Alright, so sebelum kita nak mulakan cerita kita ni, macam biasa Acap nak bagi kat korang disclaimer awal-awal yang mana tak boleh nak adapt dengan jump scare tu. Acap harap korang boleh beralih daripada video ni. Tapi kebanyakan korang dah komen dah, jump scare tu dah tak seram dah untuk korang kan. Tapi tak apalah kan, tak apa. Malam ni tak nak, Acap tak nak letak jump scare langsung. Nah, biar tak ada. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alright, so yeah, hari ni hari Isnin. Maksud macam biasa, korang yang mana dah lama dalam channel ni, korang mesti tahu hari Isnin Acap buat apa, tak? So hari ni kita akan berkongsi kisah-kisah seram macam biasa. Tapi hari ni Acap nak buat macam sekejap lagi lah Acap cerita dengan korang. Okay, so yang mana baru masuk kat channel ni, terima kasih Acap ucapkan sebab korang dah jumpa channel ni. Korang jangan lupa tahu, dah tengok tu jangan lupa tekan subscribe button. Jangan lupa juga tekan like button kat situ. Kalau boleh share sekali, komen apa benda yang korang suka dan apa benda yang korang tak suka. Alright, so terima kasih kepada semua yang telah pun mengirimkan cerita korang kepada Acap, email DM non-stop sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mungkin korang tengah tunggu cerita korang untuk disiarkan, Acap harap korang boleh bersabar menunggu sebab pipeline ni memang gila-gila punya banyak kan sekarang. So Acap tengah susun yang mana bersesuaian dengan topik yang Acap nak ketengahkan, Acap akan ketengahkan dulu. Alright, so untuk korang untuk korang just layan this video macam biasa. Sekejap lagi Acap akan bagi disclaimer and all that. Kita sentiasa mulakan video kita dengan apa? Yeah, kita baca doa dulu. So let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Biar tak ada. Alright, so kita nak mulakan cerita kita tentang kisah yang dikongsikan Hairil kepada aku. Alright, Hairil ni dia merupakan seorang pekerja kampung. Dia biasalah, dia kata dia tengah usahakan satu ladang arwah bapa dia kata. Dan dekat ladang tu Cap, saya pernah alami satu kisah yang sangat-sangat bagi saya is quite ngeri sebenarnya dekat situ. Sebab saya tak tahu bahawa tempat itu merupakan satu penempatan khas untuk makhluk-makhluk ni. Macam tu. Alright, so cerita dia mula kat sini. Menurut Khairil, dia ni akan mengusahakan ladang tu sekitar dalam pukul 10 pagi ataupun 9 pagi, depends on dia punya waktu apa semua. And dia akan berakhir dalam hampir senja lah. Maksudnya kalau macam sebelum maghrib, kita azan maghrib kat sini 7.16, 7.17 kan, macam tu kan, lebih kurang. So kat sana mungkin dia macam tu lah, lebih kurang. Dekat kampung dia tu, dia settlekan dalam keadaan masa yang mungkin 5 to 10 minit before azan, dia akan ciao lah daripada kebun itu. Alright, ladang ke kebun tadi aku sebut? Kebun lah kan, senang cerita. Alright, so menurut Khairil, dia kata pada hari tu dia datang macam biasa. And then dia pergi ke ladang dia. Ladang pula, tadi kebun. Ladang lah senang cerita. Dia pergi kat ladang dia untuk dia usahakan macam biasa. Dia tebas dia tebas apa tu, dia tebas lalang. And then dia pergi tanam apa yang patut. Dia pergi campur tanah apa semua kan. Itu dia orang punya kerja lah. Tapi pada hari ni, sebelum aku pergi ke ladang aku ni, aku ada berjumpa dengan someone ni tau. Dia salah seorang pemuda dekat kampung aku jugalah. Nama dia apa benda tak, dia kata Hisham pun tak silap aku kat dalam tu. Dia kata Hisham ni, dia ada cerita yang malam tadi menurut dia, budak ni ada ternampak something dekat ladang aku tu. So dia pun macam, uish, serius lah kan? Takkanlah kan, sebab aku dah rasanya bertahun dah usahakan benda ni. Lepas tu menurut dia ada conversation lah berlaku di antara diorang. Contoh dia macam ni kan, Bang Khairil nak pergi mana ni? Aku nak pergi ladang lah. Kenapa? Bang Khairil, malam tadi Bang Khairil, saya dengan kawan-kawan saya Bang Khairil kan, kita orang nampak ada benda lah abang dekat dalam ladang abang. Benda macam mana lah? Tak tahu abang nak cakap macam mana, tapi dia tinggi-tinggi, warna hitam bang, mata dia besar bang. Kita orang berlari bang, takut bang time tu. Dia kata macam tu lah. Lepas tu Khairil ni macam, kau biar betul, kau nampak dalam pukul berapa tu? Masa kita orang nak balik lah bang.
Tak ada apa lah. Kau punya perasaan je tu. Tak apa-apa. Alright. Nanti apa-apa aku beritahu lah. Nanti aku panggil lah Pak Lebay tu ke pergi tengok-tengok orang ladang aku. Terima kasih okey bang. Saya gerak dulu bang. Okey baik. Macam tu lah lebih kurang. So menurut si Khairil ni, dia kata dia dengar cerita daripada budak Hisham ni, dia macam ya kan, dia bukan tak percaya tapi dia rasa macam kan macam takkan lah ada kan. Alright, so dia pun pergi ke ladang dia. Dia menebas macam biasa, and then masuk ke arah asar tu. Menurut dia, starting daripada asar tu cap, aku dah rasa something yang tak best, dia kata pada waktu tersebut. Alright, mula daripada satu peristiwa di mana menurut dia ni ada satu pangkin tau, dekat dalam kebun dia, kat ladang dia. Ladang kat dalam ladang dia. So dia kata masa dia dah habis apa semua, dia take 5 kejap dia rehat jap. Menurut dia, dekat pangkin dia tu ada macam satu tangga tau. So dia panjat tangga tu, and then dia duduk kat atas tu, dia pun minum air yang dia bawa bekal apa semua. Menurut Khairil, pada waktu tu kaki dia letak kat bawah tangga. So dekat bawah tu macam ada ruang tau. Dia kata masa aku duduk, aku minum air, aku rasa macam bawah kaki aku ni kena cuit. Ada orang cuit kaki aku. Pap macam tu. Aku macam bermula aku expect macam nyamuk ke apa ke kan, macam ada daun ke kat bawah tu. Aku pun tak adalah pergi tengok. Lepas tu kali ketiga masa benda tu cuit kaki aku dah rasa macam lain macam. So aku habiskan air aku, and aku biar je kaki aku kat situ. Masa aku biar kaki aku kat situ, aku terasa something yang sangat-sangat gila lah. Aku melompat dah time tu kan. Sebab apa? Masa aku biarkan kaki aku kat situ, aku terasa kaki aku dicengkam oleh satu tangan kecil dekat bahagian bawah tu. Aku terus macam Allahuakbar. Terangkat kaki aku. Aku pun turun ke bawah pangkin tu, dan cepat-cepat check dekat bawah tu. Ternyata dekat bawah tu tak ada apa-apa langsung. And kalaulah ada budak nakal sekalipun nak bergurau dengan aku, tapi takkan dia duduk bawah tu kan. Tapi time tu aku macam dah perlu lah. Memang bulu roma dah mengemang lah, dia kata pada waktu tu. Tapi dia buat tak tahu je, dia kata. Dia buat tak tahu je. So dia teruskan kerja. Dia kata pada waktu nak menjelang pukul 6 petang macam tu, dia dah nak habis lah kerja. Dia dah tengah kumpul, and then dia tengah bakar barang-barang macam daun-daun kering apa semua. Dia tengah bakar dekat tepi pangkin dia tu lah. Dia kata masa tu cap, aku disinggah lagi oleh something yang aku rasa macam itu adalah pengalaman gila aku lah sepanjang tahun aku hidup ni kan. Alright, dia kata masa aku bakar tu, aku terbau something yang lain daripada yang lain pada waktu tersebut. Wangi pada waktu tu. Aku pula pergi tegur. Dia kata masa dia tengah leka-leka bakar, cuaca ataupun matahari dah mula terbenam, which is dekat dalam ladang tu makin lama makin gelap. So dia pun pergi dekat area pangkin dia untuk dia on lampu pangkin dia supaya ada tempat yang terang lah. Aku tertengok ke arah tempat yang aku bakar sampah tu tadi. Aku buka lampu, aku tengok. Dia kata pada waktu tu cap, aku ternampak ada satu susuk tubuh wanita berpakaian macam baju kebaya, berselendang, berdiri dekat belakang salah satu pokok yang ada dekat belah tempat aku tu. Bila aku turun, aku pergi kat tempat yang aku bakar tu. Di sebalik tu, memang aku masih lagi nampak ada seorang wanita sedang berdiri memandang ke arah aku. Aku pun tengok dia pun tengok aku pada waktu tu. Dalam kepala otak aku ni tak fikir apa time tu. Tapi pada waktu tersebut, wanita tersebut, aku nampak cap, dia angkat tangan seolah-olah memanggil aku ke sini. Macam tu. Aku pun tak tahu kenapa pada waktu tu aku mulakan gerakan kaki aku untuk mengikuti wanita tersebut. Aku pun pergi dekat dengan dia. Dia kata masa aku dah nak sampai dekat arah dia, dia pusing and dia terus jalan ke depan. Aku ikut je cap pada waktu tu. Aku ikut sampailah ada satu macam lalang, macam satu rumput dah yang besar dekat depan tu. Memang tempat tu memang ke dalam kebun, dalam ladang tu memang ada tempat tu. And budak perempuan tu pun berhenti kat situ. Dia pusing kat aku, dia tanya, betul nak ikut? Pada waktu tu aku macam, aku tak tahu kenapa aku macam blank time tu. Aku just pandang dia, yang aku sedar aku angguk. And dia terus bawa aku masuk ke dalam tempat
rumput tadi, masa aku masuk je kat tempat rumput tu cap, perempuan tu dah tak ada cap. Time tu aku dah macam mana dia pergi? Aku pun patah balik daripada arah semak tu. Tapi pada waktu tersebut cap, aku rasa aku masuk sekejap je cap dekat dalam semak tu. Tapi masa aku patah balik tu cap, aku tak jumpa jalan untuk keluar daripada semak-semak tinggi yang ada kat situ. Aku memang dah panik kat time tu. And aku rasa macam diri aku ni sedang dikerumuni dengan something yang tak best. Sebab masa aku nak berlari keluar daripada semak tu, aku terdengar bunyi ada orang macam panggil aku ada terdengar bunyi orang menyanyi, aku dengar bunyi budak-budak berlari dekat situ. Tapi kat keliling aku hanyalah semak semata-mata. Tapi pada waktu tu aku just duduk and bertenang. Aku relax sekejap. Aku just fikir macam, aku kat mana ni sebenarnya? Pada waktu tu lah dia kata, okay, aku try sekali lagi jalan ke depan. And pada waktu tu aku terdengar bunyi azan yang sangat-sangat slow dekat hujung telinga aku. Aku cuba ikut bunyi azan tu, and then aku cuba berlari ke arah bunyi azan tu. And bunyi azan tu semakin lama semakin kuat. Alright. Lepas tu aku lari. Memang aku rasa jauh gila. And Alhamdulillah aku lepas daripada tempat benda tu lah. And aku keluar daripada situ. And aku berlari pergi ke pangkin aku. Apa yang menyeramkan pada waktu tu Acap, dekat pangkin aku tu, aku nampak ada sekumpulan budak-budak serba putih cap, sedang bermain berlari-lari mengelilingi pangkin aku. And yang paling aku tak boleh belah sekali adalah masa aku keluar daripada semak tu, rupa-rupanya aku ni dekat belakang pangkin aku je. Oh, time tu memang aku tak tahu nak buat apa. Aku terus lari keluar dengan torchlight yang aku ada. Aku pergi dekat area motor aku terus keluar daripada ladang tu. And aku tengok pada waktu tu sudah pun maghrib, 7:21 petang. Aku pun sampai rumah. And then mak aku tanyalah, kau kenapa ni? Dengan berpeluh-peluh macam ni, kenapa? Kau nampak apa ni? Aku macam, tak ada apa mak. Nak mandi. Kau pergi mana ni, Khairil? Sampai dah 1 hari suntuk kau tak balik-balik ni. Aku terus keluarkan handphone aku. And aku tengok tarikh pada waktu tu. Baru aku perasan cap, bahawa tarikh itu adalah tarikh esok harinya. Di mana, okay, contoh aku masuk dekat semak tu hari ni, tapi aku keluar besok dia. Tapi aku rasa macam kejap je pada waktu tu. And pada waktu tu aku terus mandi, aku sembahyang maghrib. And malam tu aku cerita dengan mak aku. And mak aku cakap, lepas ni kalau boleh nak pergi ke pangkin tu, pergilah bawa ustaz ke apa untuk check apa yang ada kat sana. Mungkin itu adalah penghuni yang ada dekat situ. So itu yang aku buat. Lepas tu aku panggil ustaz tu apa semua. Ustaz tu berkata tak ada apa, just kita ni jangan terikut sangat kalau ajakan tu. Ustaz tu pun cakap dengan aku yang nasib baik aku tak pergi depan lagi. Kalau tidak mungkin 2 tahun 3 tahun silap mak aku dah meninggal baru aku dapat keluar. Macam tu lah dia kata macam tu. So itulah cerita yang pertama yang dihantarkan oleh Khairil kepada saya untuk saya sharekan dekat awak. Alright. So untuk cerita yang kedua ni pasal dia might be kepada personal itself. Alright. So ini adalah cerita-cerita yang aku berkaitkan dengan tempat-tempat lah. Alright. Mana dekat kampung and so on lah. Alright. So ini cerita pasal hari raya sebenarnya. Oh, hari raya ni biasanya kita ni, orang kata saudara mara ni memang seronok lah kan, nak datang, nak berkunjung apa semua. Alright. So pada hari raya yang mulia ni, macam biasa kita semua akan berkumpul sama-sama. Alright. Seorang pengirim yang mendakwa nama dia adalah, dia nak panggilkan nama dia Nash. Macam Mas Ali sikit, Nash dia kata. Alright. Menurut Nash, dia kata, alright, bukan Nash left-handed tu, bukan. Tapi yang ni Nash, aku pun tak tahu Nash mana tak kan. Tapi nama dia Nash, dia kata, bang, saya nak berkongsi kisah dengan abang tentang satu pengalaman seram saya sendiri bang. Pada usia saya, lingkungan 14 tahun. Budak tu sekarang baru 17. So 3 tahun lepas lah. Alright. So menurut Nash, pada waktu tu dia balik kampung. Dia balik kampung rumah nenek dia. So dia kata pada waktu tu kami ni berhari raya lah macam biasa cap. Memang sangat-sangat meriah rumah nenek saya tu. Tak ada apa-apa yang pelik pun. Tapi dia kata ada satu peristiwa yang seram menimpa saya dan juga salah seorang saudara sepupu dia. Sorry.
malam hari raya tu not going well lah, senang cerita untuk dia lah. Alright. So dia kata pada satu ketika ni di mana dia berkumpul bersama dengan sanak saudara dia, and pada malam tersebut kebanyakan saudara dia pergi ke rumah masing-masing. Ui, bestnya tu kan, raya dulu-dulu pergi rumah masing-masing. Dah 2 tahun dah raya duduk rumah sendiri ni. Bila nak habis Covid ni, pak dara dia, mak ayah dia and kebanyakan sepupu dia pergi mengunjungi rumah-rumah jiran tetangga yang ada kat kampung tu. So masa pada waktu tu dia bersama lagi 3 orang sepupu dia yang tak nak ikut pergi singgah rumah-rumah yang ada lah. Apalah Nash ni, pergilah dapat duit raya, tapi dia tak nak, dia ego kan. Sebab apa, pada waktu tu dia kata dekat rumah dia ada PS2. So dia kata memang dia dah leka dengan game tu. Sebabkan itulah dia tak nak ikut dia punya saudara mara untuk pergi bergaya kat rumah orang lain. Itulah cerita dia. Alright. So dia kata pada waktu tu kita orang ni duk leka lah main PS2 tu bla 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 bla, sampailah saya ni rasa nak pergi ke toilet. Alright. So menurut Nash pada waktu tu, rumah atuk dia ni memang tak ada toilet dekat dalam rumah. Ada toilet dekat luar rumah. Terbuka flash, terperanjat aku. Jap. Alright, menurut dia kata memang rumah atuk dia ni tak ada toilet kat dalam. So macam mana pun dia kena pergi toilet dekat luar. So pada waktu tu dia macam, "Oish, alamak, nak pergi toilet keluar pula. Malahnya, segamnya kan pada waktu tu." So dia pun pergi tahan kencing dia and sambung main game tu. So pada ketika itu menurut Nash, dia kata tahan bang, main game punya main, tahu-tahu dah pukul 11 suku malam. Family yang lain belum balik lagi, tapi saya kali ini memang betul-betul tak tahan nak kencing. Pada waktu tu saya seorang diri dekat toilet tu sebab saya memang tak tahan dah, tak sempat nak panggil saya punya sepupu yang lain untuk teman saya. Biasalah tandas kat luar ni, of course korang akan overthinking macam-macam. Kalau yang mana pernah lalui tandas kat luar ni, kena berak kencing kan kat tengah-tengah malam pula kan, memang kau rasa kata, lepas aku kencing aku nak keluar daripada toilet tu. Aku pun buka pintu toilet. So menurut Nash pada waktu tu dia macam ada sejengkal juga lah nak pergi rumah nenek kau tu. Pada waktu tu masa saya nak berjalan ke arah rumah nenek saya terdengar ada bunyi geseran kaki dekat belakang saya. Tak ada apa ni. Dia pun teruskan berjalan ke arah rumah nenek dia. Dia kata makin saya lajukan pergerakan jalan saya makin mendengar kaki itu mengikuti saya secara rapat. Pada waktu tu saya terfikir something. Kalau kau tunduk, celah kangkang, nampak kaki tu terapung, that mean that is not human. Dia ghost. Saya berhentikan langkah saya pada waktu tersebut. Saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang pada waktu tu. Tapi separuh je dia kata. Macam ni lah, lebih kurang. And then dia jeling ke arah belah belakang. Menurut hujung anak mata saya saya nampak jelas ada satu budak kecil berbaju Melayu sedang berdiri dekat sebelah saya. Tanpa buang masa, saya pun mengangkang and then saya tunduk belah bawah. And then pada waktu tu abang Acap, saya nampak kaki tu masih lagi menjejak tanah. Saya pun toleh. Dik, nak ke mana? Memang ada budak kecil dekat sebelah saya. Nak pergi mana ni? Nak balik rumah. Rumah kat mana? Tu, dia tunjuk belakang. So sebab belakang tu memang ada satu rumah jiran lah dekat belakang tu. Oh, kau anak makcik Iya ke? Ke cucu dia? Cucu macam tu dia kata. So aku pun macam Allahu Akbar, kenapa boleh sampai sini ni? Kau main jauh sangat ni. Dia kata pada waktu tu lah. So dia pun bawa budak tu and berjalan bersama untuk dipulangkan dekat rumah Cik Iyah tu. So dia pun pegang anak budak tu and then dia borak lah. Dia tanya budak tu apa semua. And dia kata pada waktu tu budak tu senyap je. Tapi dia husnuzon lah sebab kan tadi dia dah tengok celah kangkang, ada nampak kaki tu jejak tanah, right? So pada waktu tu dia macam okay, tak ada apa lah ni, budak ni memang budak lah, memang betul lah, dia just tersesat sama sini kan. So lama kelamaan sampailah dia ke rumah Cik Kiau. Dia pun Assalamualaikum. Cik Kiau pun keluar. Nas, kenapa ni?
Cik Kia, ni budak ni tadi sampai ke belakang toilet dia pergi main tu. Terperanjat saya ni. Tu yang nak hantar balik rumah Cik Kia ni. Dia kata pada waktu tu. Dia kata budak mana? Ni pada waktu tu Cap, dekat sebelah aku ni tak ada siapa-siapa. Kau bayangkan. Kamu ni Nash biar betul dah nak tengah malam ni macam ni datang sini nak apa? Kenapa ni? Tak Cik Kia, tadi ada cucu Cik Kia ikut saya ni. Dia kata dia cucu Cik Kia lah. Mana ada cucu aku? Aku beraya ni pun seorang. Tak ada. Anak aku tak balik semua. Anak aku pun 2 orang je. Kau pun tahu kan. Dah lah, pergi balik lah. Okey Cik Kia. Sorry kacau. Okey. Alright. Saya balik dulu. Yelah, dah pergi balik. Dah malam dah ni. Okay. Time tu memang dia pening lah. Kejap kan, stun kejap. And then dia rasa mengembang lah. Dia punya dada ni dah nak meletup lah. Ini satu lagi masalah lah. Menurut dia kata daripada rumah Cik Kia tu nak pergi rumah nenek dia lagi jauh sebenarnya. Alah mak, aku kena lalu balik toilet tu kan. Tapi dia kata nak macam mana, takkan aku nak tidur depan beranda ni. So dia pun jalan perlahan-lahan untuk menuju ke rumah nenek dia. Dia kata pada waktu tersebut tak ada apa-apa bunyi, tak ada apa-apa benda yang pelik lah. Tapi sampai je ke arah toilet rumah nenek dia tadi tu, dia terdengar sekali lagi bunyi geseran kaki tu. Ke rumah nenek dia. And then dia tengok time tu dekat rumah nenek dia dah meriah lah. Dah ada dah pak dara dia, mak dara dia dah balik lah. Lepas tu pak dara dia tegur dia, kau pergi mana ni? Toilet belakang ni, sakit perut lah. Yelah. Pergilah basuh kaki ke apa. Dah pergi tidur, nak tengah malam ni. Okey. Yelah. So dia pun masuk toilet. Dia pun masuk rumah. Dia kata masa masuk rumah, dia tengok saudara mara dia dah tutup game. And then masing-masing dah nak tidur. Okey, aku pun tidur pada waktu tu. Aku tersedar dalam lingkungan pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi sebab aku rasa tekak aku kering. Aku nak pergi minum air. Dah lah macam tadi kena ganggu kan. Kau nak pergi minum air pula. So menurut si Nash ni pada waktu tersebut dia terjaga. Lepas dia terjaga, dia terus bangun pergi ke dapur. Dia kata dia malas nak buka lampu sebab ada satu lampu daripada beranda luar tu macam memancar ke arah dapur tu, so nampak macam sama-sama. So dia pun pergi ke arah tempat air tu dijerang lah. And then dia pun pergi tuang air tu dalam cawan and dia pun minum. Pada waktu tu Cap, aku terasa something yang tak best sebenarnya kat badan aku. Aku terasa bahu aku ni memang sangat-sangat berat. Memang tak best. Aku macam apa hal ni, salah tidur ke apa ni kan. Pada waktu tersebut lah. So pada waktu tu aku just minum air, aku biarkan je. And pada waktu aku nak pulang balik ke tempat tidur aku tu, aku terasa seperti ada kaki sedang menghentak dada aku ni. Kau pernah rasa tak kalau ada budak kecil berdiri atas ni and then dia macam tu? Aku berhentikan langkah aku pada waktu tu. Bahu aku terasa sangat-sangat berat dan terasa sangat-sangat sakit. Aku nak pergi ke suis lampu untuk buka lampu, untuk cek apa yang sebenarnya ada di bahu. Tapi pada waktu tu aku tak sempat nak pergi kat tempat tu sebenarnya. Aku terus keluarkan phone daripada poket aku untuk aku nyalakan torchlight dekat belakang tu. Menurut Nash pada waktu tu, dia keluarkan phone belum sempat dia buka torchlight tu kan, dia boleh buka lampu depan ni kan. Dia buka lampu depan ni, dia kata time tu dia ternampak ada satu kaki pucat warna putih sedang menginggap dekat sini man. Terus dia lompat, dia baling phone dia berlari ke depan, menangis-nangis dia. Dia kata waktu tu dia terus kejut ayah dia, kejut mak dia, dia bagi tahu yang dia kena ni, kena tu tadi apa semua. And then pada waktu tu jugalah ada seorang pakcik dia ni memang tahu, memang mahir. And then tolong dia pada waktu tu. And pada waktu tu dia kata memang kepala dia rasa macam kena tekan. And dia rasa macam tak betul lah time tu kan. And dia rasa memang sejuk badan dia. And dia mengacau-ngacau lah. Dia kata pada malam tu. And then ada seorang pakcik dia ni tolong ubatkan apa semua. And Alhamdulillah pada malam tu settle semua benda. And pakcik tu pun sendiri cakap yang sebenarnya dekat bahu dia ni ada something yang sudah pun menumpang. Ada seorang budak kecil yang nak bermain bersama dia pada waktu tersebut. So siapakah budak kecil tu? Wallahualam. So sampai situ sajalah cerita yang dikongsikan oleh Nash kepada aku. Kepala otak dia. So kita move up ke cerita yang ketiga. Okay?
Alright, so untuk cerita yang ketiga ni, ini pun satu lagi hal. Satu lagi hal. Alright, so ini cerita daripada seorang wanita. Nama dia Anis. Anis ni dia berduduk pula. Anis ni tinggalnya di Melaka. Dia tinggal area di sini je sebenarnya. Alright, dia kata pada waktu... dia ni merupakan pada waktu terus. Dia ni merupakan seorang pekerja kilang. Dia merupakan seorang pekerja kilang and rumah dia ni kampung. Dekat area di Melaka ni ada satu kampung yang dia tinggal kat situ. And pada waktu tu dia kata benda ni terjadi ketika dia pulang daripada tempat kerja. Alright. So Anis ni basically dia bekerja sampai ke arah pagi sebab dia ni dia kerja dekat McD. So dia akan pulang dalam pukul 2, pukul 3 pagi sampai ke rumah dia. Alright. So dia kata menurut si Anis ni, jalan dia nak balik ke rumah dia akan melalui satu perkuburan Cina, jiran Cina yang sangat-sangat besar pada waktu tu. Dia kata saya kena lalu kat tempat ni every day, every night, and then ada satu night ini memang membuatkan saya rasa macam lepas ni saya akan pergi jalan lain lah. Alright. So menurut dia kat jiran Cina tu belah depan sikit ada taman permainan tau. Alright. Dia kata pada waktu tu dia pulang daripada tempat kerja. Ni kita jump terus kan kat situation dia. Dia pulang daripada tempat kerja pada pukul 2.30 pagi. Dia pun bawa motor dia slowly and pergi melalui jiran Cina tersebut. Menurut Anis pada waktu tu, dia rasa something yang sangat-sangat tak best ketika dia melalui jiran Cina tersebut. Sebab dia kata daripada saya daripada tempat jiran tu dekat sebelah tepi ni, saya dekat depan sikit tu saya dah nampak something yang sangat-sangat menggerikan. Tapi pada waktu tu apa lagi pilihan yang saya ada? Saya hanya boleh memerah motor saya secara perlahan dan buat tak nampak. Saya pun jalan perlahan-lahan and perlahan-lahan juga saya perah throttle motor saya untuk menambah kelajuan dekat motor saya supaya cepat saya melalui jiran Cina tersebut. Tapi pada waktu tersebut